Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Pada hari ini kita akan lihat rekod tak lengkap bagaimana nak menghitung susut nilai dalam kaedah analisis ya. Cikgu minta kamu tolong lihat contoh soalan dan jawapan muka surat 59 ya. Di sini cikgu cuma nak tunjuk bagaimana kita nak mencari susut nilai alatan pejabat sahaja. Ya, dalam soalan ini diberi penerimaan dan pembayaran. Kita cari yang berkaitan dengan alatan pejabat. Kita ada jualan alatan pejabat, bahagian penerimaan. Kita ada belian alatan pejabat dalam pembayaran. Ya. Seterusnya, dalam maklumat tambahan, ya, ada alatan pejabat pada 1 Januari ya, dan juga pada 31 Disember. Kalau kamu lihat kenyataan dalam maklumat tambahan ini, tidak dinyatakan bahawa alatan pejabat perlu disusut nilaikan. Namun begitu, bila kamu lihat ada baki awal 2000 dan pada 31 Disember ada baki akhir yang berbeza angka, ini bermaksud susut nilai perlu dicari untuk alatan pejabat ya. Sebelum nak mencari susut nilai alatan pejabat, cikgu akan tanda dulu item-item yang berkaitan dengan susut nilainya, iaitu jualan alatan pejabat, belian alatan pejabat dan juga dalam maklumat tambahan ya, baki awal alatan pejabat dan baki akhir alatan pejabat. Ya. Kamu lihat di sini perbezaan angka baki awal alatan pejabat dengan baki akhir alatan pejabat, maka ini bermaksud alatan pejabat perlu dihitung susut nilai walaupun tidak ada maklumat yang menyatakan bahawa alatan pejabat perlu disusut nilai. Tapi bila ada perbezaan angka, maka ianya perlu disusut nilai, iaitu mengikut kaedah penilaian semula. Ya, di mana formula dia baki awal aset tambah belian aset tolak jualan aset tolak baki akhir aset ya. Baiklah, baki awal aset 2100 ya, kat sini 2100 2000 ya, tambah belian aset di sini 5700, jualan aset 1000 dan tolak baki akhir aset iaitu sebanyak 2600 ya. Kamu akan dapat 4100. Ini adalah kaedah bagaimana kita nak menghitung ataupun mengira. Tapi sekiranya soalan suruh kita sediakan akaun alatan pejabat, maka kita perlu sedialah nah. Okey, ini adalah akaun alatan pejabat dan untuk makluman kamu, alatan pejabat ini adalah aset. Bila aset bermaksud di sebelah debit, aset akan bertambah dan di sebelah kredit adalah berkurangan ya. Baiklah, kita mula baki alatan pejabat dulu, di mana baki alatan pejabat akan berada di sebelah debit ya. Aset berbaki debit pada awal tempoh ya, iaitu pada 1 Januari ya. Baki BB dia 2000, baki BB 2000 dan tolong selang 2 ataupun 3 baris untuk meletakkan baki HB sebab ada baki HB di sini ya. Disember 31 baki HB sebanyak 2600. Okey, boleh nah. Seterusnya kita lihat pula bahagian penerimaan. Dia ada kat sini jualan aset. Bila jualan aset, aset akan berkurangan, alatan pejabat akan berkurangan. Bila alatan pejabat berkurangan, dia akan berada di sebelah kredit ya. Okey, tarikh kita Disember 31, butiran kita adalah bank. Sebab jualan alatan pejabat ini dipetik daripada penyata penerimaan dan pembayaran. Ianya sama dengan buku tunai. Apa-apa item yang dipetik daripada buku tunai atau daripada akaun penerimaan dan pembayaran, maka ianya perlu ditulis sebagai bank dan angkanya adalah 1000 ya. Seterusnya kita lihat pula bahagian pembayaran. Bahagian pembayaran ditulis di sini belian alatan pejabat. Bila kata belian alatan pejabat, maka alatan pejabat ini bertambah sebab beli bertambah. Jadi bila aset bertambah, dia akan berada di sebelah
debit. Tarikh kita Disember 31, bank ya, sebab kita petik daripada penyata penerimaan dan pembayaran yang sama seperti buku tunai ya. Okey, angka kita 5,700 dah habis dah. Bila dah habis, kita ada 4 item saja yang ditanda kuning ni, maka kamu perlu imbang ya. Yang paling banyak adalah sebelah debit 7,700, masuk di sini 7,700, tolaklah dua-dua ni, kamu akan dapat 4,100 dan ini adalah susut nilai ya. Dan untuk makluman kamu biasakanlah bila ada baki HB, tolong tulis baki BB pada Januari 1. Angka dia 2,600 ya. Baiklah, untuk latihan seterusnya kita lihat dalam buku teks muka surat 68. Untuk latihan kali ini kita cuma nak hitung susut nilai sahaja, susut nilai aset bukan semasa ya. Kita lihat apakah aset bukan semasa yang kita ada adalah kenderaan. Nampak tak baki dia 70,000 awal, akhir 65,000 ya. Walaupun dalam maklumat tambahan tidak ada kenderaan perlu disusut nilaikan. Maka bila ada perbezaan baki pada awal dan akhir, maka kita perlu buat susut nilai kenderaan mengikut kaedah penilaian semula, di mana formulanya adalah baki aset awal tambah belian aset tolak jualan aset tolak baki akhir aset. Kita nampak di sini ada baki awal, ada baki akhir. Dalam buku tunai tidak ada belian ataupun jualan kenderaan, maka belian aset dan jualan aset tak wujud. Yang ada adalah baki awal aset iaitu sebanyak 70,000 tolak baki akhir aset sama 65,000, kita akan dapat 5,000, maka susut nilai kenderaan adalah 5,000 ya. Seterusnya, aset lagi yang kita jumpa, aset bekas masa yang kita jumpa adalah perabot. Nampak tak baki awal 8,600, baki akhir dia tak habaq apa-apa. Tapi dekat sini, buku tunai nampak tak kat sini, dia ada perabot 3,300. Ini maksud dia perabot baru dibeli sebab dia berada di buku tunai bahagian kredit perabot baru dibeli Okey, cuba kamu lihat maklumat tambahan. Perabot baru dibeli pada 1 Julai. Semua perabot disusut nilaikan sebanyak 10% setahun ya. 1 Julai, nampak tak? Sebanyak 10%, nampak tak? Okey, 1 Julai 2017 hingga 31 Disember, ini adalah tarikh akhir perakaunan kita, iaitu sebanyak 6 bulan sahaja. Maka untuk untuk perabot yang baru beli ini hanya untuk 6 bulan sahaja ya. Okey, susut nilai perabot, dia kata 10% setahun atas kos adalah kaedah garis lurus. Bagaimana formula dia? Aset pada kos darab kadar darab tempoh ya, iaitu kita ada 8,600, iaitu 8,600 ini kali dengan 10% sebab dia cukup setahun, tambah dengan 3,300, yang ini 3,300 kali dengan 10% dan kali dengan 6/12 sebab aset ini dibeli pada 1 Julai. Maka dia tak cukup 1 tahun aset baru ni tak cukup 1 tahun Okey, kita akan dapat 1,025. Okey. Boleh nah? Kita teruskan lagi. Bagaimanakah kita nak rekod susut nilai ini Okey, kita teruskan. Okey, ini adalah cara untuk merekod susut nilai. Kat sini banyak kita cuma lihat yang susut nilai saja nah. Ini susut nilai kenderaan ya. 5,000 kita kira tadi. Ini adalah susut nilai perabot yang kita kira juga yang baru kira tadi nah. Okey, dapat nah, ini adalah belanja. Nampak tak? Dia berada di bawah belanja ya. Seterusnya, bagaimana kita nak rekod dalam penyata kedudukan kewangan di bawah aset bukan semasa kenderaan 70,000, tolak susut nilai terkumpul dapat nilai buku, dan perabot pula
Ini perabot awal tambah beli perabot baru dapat 11,900, tolak susut nilai terkumpul, kamu akan dapat nilai perabot. Nanti kamu jumlahlah, kamu akan dapat jumlah aset bukan semasa. Okey, cikgu rasa setakat ini dulu untuk kaedah analisis untuk rekod tak lengkap bagaimana kita nak mencari susut nilai aset bukan semasa. Okey, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.